Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Tan Sri Pengerusi, saya mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri di atas ruang kesempatan untuk saya mewakili KDN memberikan reaksi kepada isi ucapan yang telah disuarakan oleh 37 ahli-ahli yang berhormat di antara 27 Februari sehingga 7 Mac yang menyentuh ruang lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dan pegawai-pegawai telah mencatat sekurang-kurangnya 52 isu yang menyentuh pelbagai perkara tetapi berlegar di atas paksi yang sama. Pertama, segi keselamatan dan ketenteraman awam. Kedua, isu immigration. Ketiga, isu warga negara. Ada juga yang membawa tajuk tentang sumber manusia dan kebajikan anggota. Kemudian pembangunan infra termasuk pembinaan IPD, Balai Polis dan Kuartus. Tan Sri Yang Dipertua, saya merakamkan penghargaan terima kasih kepada sekalian ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian terhadap teguran dan kritikan. Kami mengambil perhatian bahawa teguran dan kritikan itu dibuat dengan niat yang baik untuk melihat supaya KDN menambah baik sistem penyampaian dan perkhidmatan. Ada juga syur dan juga cadangan. Ini juga sangat kami hargai dan kami akan susuli dengan tindakan yang sewajarnya. Tan Sri Yang Dipertua, saya mulakan dengan memberikan sedikit panduan bahawa sejumlah ahli yang berhormat yang membangkitkan perkara spesifik tentang pembangunan dan naik taraf infra, saya memilih untuk menjawab secara bertulis. Mereka termasuklah Jelutong, Sungai Besar, Segamat, Lumut, diikuti Sirian, Sipitang, Gerik, Lawas, Miri dan Mas Gading. Ini berkait soal baik pulih, soal naik taraf, soal pembinaan baru. Itu selalunya akan terangkum di bawah butiran perancangan strategik Kementerian Dalam Negeri. Kemudian saya akan kongsi nanti butiran mengikut rolling plan, sama ada bajet telah diluluskan atau kami telah daftarkan. Dan itu akan membantu kerana sekalian ahli yang berhormat juga telah saya utuskan surat memaklumkan tentang projek-projek Kementerian Dalam Negeri di kawasan parlimen masing-masing. Dengan itu saya mulakan dengan memberikan reaksi terhadap perkara dibangkit oleh rakan saya dari Raup, iaitu berkaitan dengan Akta Perhimpunan Aman 2012. Raup bertanya apakah PDRM bersedia untuk melihat semula SOP tentang pengendalian penganjuran perhimpunan awam. Tan Sri Yang Dipertua, PDRM dalam menguruskan perkara dari hal perhimpunan awam mengguna pakai Akta Perhimpunan Aman. Di sana ada 3 tugas. Yang pertama tugas polis, yang kedua tugas penganjur perhimpunan, yang ketiga tugas peserta perhimpunan. Kebelakangan ini pun sering berlaku perhimpunan awam, tidak kurang 3 atau 4 sejak sebulan kebelakangan ini, ianya semua dapat ditangani dengan tertib, dengan aman oleh pasukan polis. Dan untuk itu saya nak jelaskan 2 perkara. Pertama adalah menjadi kewajipan pihak penganjur untuk memaklumkan kepada pihak polis hasrat untuk mengadakan perhimpunan. Itu adalah kehendak seperti yang tercatat di dalam Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 5 hari sebelum tempoh perhimpunan. Ini adalah pindaan setelah pihak polis juga terikat dengan keputusan mahkamah dalam kes Nik Nazmi yang juga membabitkan keputusan mahkamah di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman, di mana notis 10 hari diputus mahkamah sebagai tidak berperlembagaan. Dan sekarang pindaan yang dibuat itu hanya menghendaki penganjur memaklumkan kepada polis dalam tempoh 5 hari sebelum perhimpunan. Bertindak di atas notis itu
pihak polis akan menyelaraskan soal kawalan trafik, soal kawalan keselamatan kawasan premis perhimpunan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan seumpamanya. Di sana juga ada tanggungjawab peserta perhimpunan. Mereka tak boleh bawa kanak-kanak di bawah umur. Mereka tak boleh bawa senjata bahaya, tak boleh ada perbuatan provokasi yang akan mengundang kepada ketidakpuasan hati pelbagai pihak. Jadi apabila penganjuran perhimpunan aman itu mengikut panduan yang dicatat di bawah Akta Perhimpunan Aman, pihak polis akan sentiasa memberi jaminan bahawa penganjuran itu akan tetap menghormati hak dan juga perkara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga nak maklumkan bahawa rakan saya dari Keluang bertanya apakah sudah ada rancangan kementerian untuk melihat kembali kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 84 yang dikatakan sebagai ketinggalan zaman. Saya ingin menyebut bahawa KDN memang adalah agensi kawal selia terhadap Akta Mesin Cetak 84. Selain daripada itu, KDN juga adalah agensi yang kawal selia terhadap Akta Percetakan Teks Al-Quran. Itu pun ada. Ya, kerana kadang-kadang masyarakat di luar sana leka. Misalnya, saya nak sebut dalam Dewan ini, baru-baru ini pada 7 Mac, iaitu hari Khamis, bertindak di atas aduan Kementerian Dalam Negeri telah menyerbu satu premis yang mendapati syarikat yang menjalankan aktiviti menjilid naskah Al-Quran dan menyalahi di bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran pindaan 2023. Kerana syarikat yang menjalankan itu adalah syarikat yang dikendalikan oleh bukan Islam. Jadi itu sensitif. Ya. Kerana itu kita sita 1,200 Al-Quran yang setiap dijilid, 2,600 Al-Quran yang belum dijilid dengan nilai sitaan 2.3 juta. Dan ini adalah berdasar pada report polis Seri Kembangan dan di bawah Seksyen 5/1 Akta Percetakan Teks Al-Quran. Di sana ada sensitivitinya. Sebab itu ada keperluan sama ada di bawah Akta Mesin Cetak ataupun Akta Percetakan Teks Al-Quran seperti ini, kerana masih berlaku di luar sana. Walaupun kes terpencil, tapi itu akan mengundang kepada rasa sensitiviti. Maknanya naskah yang mulia Al-Quran ini, dia ada tertib, dia ada adab, ada panduannya untuk dikendalikan. Dia tak boleh sebenarnya hanya melihat dari sudut percetakan hanya untuk menyiapkannya. Jadi itu ada keperluannya. Sebab itu KDN akan terus mengambil tanggungjawab ini. Rakan saya dari Jerlun membangkitkan tentang apa jadi kepada arahan pentadbiran Kementerian Dalam Negeri berkaitan isu penggunaan kalimah Allah. Ekoran keputusan Mahkamah tempoh hari, KDN memang berhasrat untuk mewujudkan arahan pentadbiran yang baru. Sebelum arahan pentadbiran yang baru itu dikeluarkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan sejumlah libat urus dengan pengamal undang-undang, dengan pemimpin pelbagai agama, ahli-ahli akademik, dengan pakar-pakar perundangan. Beberapa siri kami buat dan kemudiannya hasil daripada itu KDN telah bersama-sama dengan JAKIM kemudiannya mempersembahkan hasil libat urus itu kepada MKI dan juga kepada raja-raja. Jadi berdasarkan kepada beberapa pandangan yang diberikan pendapatnya, nasihat oleh Majlis Raja-Raja, terutama berkaitan dengan aspek akidah, sejarah, sosial, perundangan, penguatkuasaan, syariah dan keharmonian agama. Maka KDN meneruskan lagi engagement dengan pihak-pihak berkepentingan sehinggalah perkara ini kan nanti akan dilumatkan betul-betul sebelum daripada arahan pentadbiran itu dihebahkan. Ini penting. Jika tidak, anggota penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri tidak ada sebarang panduan pelaksanaan, terutama aspek kawalan dan penguatkuasaan terhadap penerbitan yang mengandungi kalimah Allah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Rakan saya dari Seputih bertanyakan tentang kes siasatan polis terhadap Tan Sri Lim Kit Siang, Tony Phua dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong.
suka saya sebut bahawa kertas inquiries ke atas Tan Sri Lim Kit Siang itu telah pun dihantar kepada Peguam Negara pada 14 hari bulan 12, manakala kertas siasatan terkait laporan terhadap Tony Pua besok 12 hari bulan akan diserahkan kepada pejabat Peguam Negara, manakala tidak ada aduan terhadap Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong setakat ini diterima oleh pasukan polis. Jadi oleh kerana tiada aduan, belum lagi siasatan dimulakan. Ya, Mak Menteri. Ya, terima kasih atas sedikit Mak Menteri berkenaan dengan Profesor Teo Kok Siong tadi. Walaupun tidak ada aduan, maknanya tidak ada laporan polis dibuat setakat ini, cuma sekadar seputih membangkitkan dalam Dewan. Cuma saya difahamkan kedua-dua, Firdaus Wong, pemilik portal The Merdeka Times, dan Profesor Teo dah maklum pada kami yang mereka akan dipanggil oleh pihak polis di Brickfields minggu ini. Jadi atas dasar apa mereka dipanggil? Kenyataan mereka kah? Tentang penerbitan artikel tersebut kah? Jadi boleh jelaskan kepada kami kenapa ada laporan begini? Secara khusus saya merujuk kepada perkara yang dibangkit oleh Seputih terhadap ketika perbahasan. Jadi saya respon yang itu. Okey. Sehingga tadi ketika saya dipersiapkan oleh pegawai polis yang memberikan reaksi kepada ini, maka itu yang saya sebut. Kalau ada maklumat lain daripada itu merupakan perkembangan baru, saya tidak ada halangan untuk merujuk kembali dengan pasukan polis. Baik. Rakan saya dari Batu khusus bangkitkan soal apakah kementerian sudah pun ada hasrat untuk meminda undang-undang. Ya, terima kasih. Yang saya difahamkan Yang Menteri bahawa laporan polis dah dibuat ke atas itu apa nama dia? Itu Profesor Kok Siong itu. Ada laporan polis. Saya rasa di Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur ada beberapa laporan polis, bukan tak ada laporan polis. Dan pada masa yang sama tentang laporan polis yang dibuat ke atas pihak yang hanya menyatakan kedudukan perlembagaan, adakah siasatan ini dapatlah ditutup supaya ia tidak diungkit-ungkit lagi? Kerana ini hanya satu serangan politik yang tidak memberikan manfaat kepada siapa dan tidak juga menjejaskan hak mana-mana pihak. Seperti macam apa yang dinyatakan oleh itu Kok Siong, itu memang tidak berperlembagaan dan melanggari Akta Hasutan. Kita masih ingat ada seorang bekas ahli parlimen telah pun didapati bersalah kerana membuat kenyataan sedemikian, menutup semua sekolah vernacular dan didakwa dan kemudian didapati bersalah dan lepas itu dilucutkan haknya sebagai seorang ahli parlimen. Saya harap perkara ini jangan dimain-mainkan kerana dia merupakan salah satu asas fundamental dengan izin Tuan Sri Yang Pertua dalam perlembagaan persekutuan dan juga kontrak sosial mereka. Sekian, terima kasih. Yang Mak Menteri. Macam biar saya respon sesuatu. Baik, terima kasih sahabat saya dari Bagan. Terhadap soalan asal penjelasan saya adalah kertas siasatan siap, kertas inquiries juga siap. Sekarang ada di pejabat Peguam Negara. Sesuai dengan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan, Peguam Negara akan menilai, meneliti, menimbang apakah ada asas untuk tindakan selanjutnya. Tugas pasukan polis terhadap aduan disiapkan satu siasatan dalam tempoh yang munasabah. Sebab itu, terima kasih rakan saya dari Bagan kerana mengingatkan bahawa dalam pengetahuan Bagan sudah ada laporan. Jadi saya tentu saja akan segera menyemak dengan pasukan polis, terutama kerana aduan polis ini sistemnya adalah talian, dia centralized. Kita dengan mudah untuk detect atau mengesan. Jadi saya bersetuju bahawa perkara-perkara yang jelas dalam perlembagaan, terutama berkait dengan satu penerimaan konsep sosial yang sudah lama kita guna pakai, itu dihormati dalam batas-batas yang perlu kita jaga dan hormati bersama. Sila. Ya, Yang Mak Menteri, terima kasih. Saya ingin merespon kepada Bagan juga, Yang Mak Menteri. Saya fikir ini tidak ada kena-mengena dengan politik, Yang Mak Bagan. Profesor Emeritus Teo Kok Siong, an accomplished scholar and academician. Beliau bercakap bukan baru sekali ini, dah berbelas tahun tentang isu sekolah vernacular, sekolah satu aliran dan perpaduan nasional.
Jadi bila mana beliau bercakap dan beliau diugut, digertak dalam dewan ini oleh seorang ahli parlimen kita, dan apakah ini satu yang melanggar perlembagaan? Kalau kita tidak boleh bercakap hal-hal sensitif tentang perpaduan nasional, macam mana? Saya ambil contoh yang Mohd Menteri. Artikel letter to editor The Star 16 Oktober 2021 ditulis oleh Yong Jingyi, seorang berbangsa Cina. Inside itu Chinese private high schools, beliau menggariskan tentang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah menengah persendirian Cina, silibus sejarah yang berat kepada Cina, ketidakmampuan bercakap bahasa Melayu secara fasih kerana bercampur satu kaum sahaja. Jadi bila mana beliau tulis, adakah ini tidak berperlembagaan? Kita bukan nak buat satu condemnation pada bangsa lain ataupun sekadar nak timbulkan isu rasis. Cuma bila seorang profesor membangkitkan isu ini, merisaukan tentang perpaduan nasional, biarlah beliau bercakap. Kalau tak setuju, lawan beliau menggunakan fakta akademik, bukan dengan ugutan bawa kepada pihak polis. Yang Mohd Menteri. Yang Mohd Menteri, saya nak betulkan saja sekejap. Perlu. Itu yang berapa seperti adalah hasil daripada sekolah menengah persendirian sekolah Cina. So dia pun fasih dalam cakap dalam bahasa Cina. So tidak betul tuduhan melulu ini nyatakan yang datang daripada aliran sekolah ini tak boleh fasih dalam bahasa Cina. So itu sebab Kok Siong ini dia sudah lupa darah tanah. Dia sudah tidak tahu apa yang menjadi asas kepada perkara ini. Mungkin janganlah buat itu tuduhan yang melulu. Biar saya dulu. Saya Menteri, Biar saya dulu. stick kepada poin saya belum pun 1/3. Saya nak sebut begini dulu ya. Pertama saya ni baru pegawai saya baru dapat. Bila mereka ikut perbahasan sekarang ya. Mereka bantu betulkan balik kes ucapan Profesor Teo, kertas siasatan baru saja dibuka di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. So ada ya. So saya akan update dari masa ke semasa. Baik, saya nak sebutkan begini. Topik tentang kewujudan sekolah vernacular di negara kita ini memang tajuk yang sentiasa kita bahas sudah berpuluh tahun. Ada pandangan pro, ada pandangan kontra. Ada kelebihan, ada kekurangan. Okey. Ketika kita bercakap dari sudut pandang mana pun, sudut pandang politik ke, sudut pandang bahasa ke, sudut pandang penyatuan kaum ke, apa pun sudut pandang kita. Ya, kalau kita nak tengok satu kekuatan di sana, misalnya trend di mana pelajar-pelajar Melayu memilih untuk belajar di sekolah vernacular, itu pun satu fakta juga. Ya, ketika kritiknya ada, tetapi ada juga kelebihan yang masyarakat bila diberi pilihan, ada juga dalam jumlah yang besar sekarang memilih. Jadi saya fikir keadaan itu biar kita terima begitu dulu. Ya, sebab saya tak mau prolong tajuk ini. Yang Mohd saya Menteri, nak teruskan sedikit. ya, Apakah pendirian Kementerian Dalam Negeri melihat satu perusahaan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini untuk membenarkan kewujudan SJKC, SJKT iaitu sekolah vernacular. Kerana itu telah melalui satu proses mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan diputuskan secara mutlak di peringkat Mahkamah Persekutuan. Bermaksud kewujudannya adalah dijamin. Jadi apakah pendirian, adakah Yang Berhormat kita sebagai satu kerajaan madani menerima ini sebagai satu hakikat berlandaskan kepada kontrak sosial yang telah diberikan tadi. Terima kasih. Rakan saya, Saudara Wika Siong mengingatkan saya tentang keputusan mahkamah yang sudah pun dibuat tentang status kewujudan itu. Saya fikir mana-mana kerajaan, kita sekarang ataupun rakan-rakan kita sebelah sana, apabila satu keputusan mahkamah telah dibuat, pilihan yang ada menghormati keputusan mahkamah and kita move on. Saya fikir gitu dulu. Apabila ada dispute, itu fungsi mahkamah untuk memutuskannya. Baik. Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya Di-Pertua. Nanti. Sekejap. Boleh kita move dah. Sekejap. Batu tadi, saya Peraturan mesyuarat Menteri tentang kejap. Peraturan Mesyuarat 36(9). Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat-sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan. Tadi bahagian sebut Profesor Teo Kok Siong lupa daratan. Nanti tak payahlah bawa dia sampai tahap itu. Itu pandangan akademik dia. Kalau boleh bahagian minta tarik balik atau betul. Dia sedang membincangkan apa yang telah dibawa oleh ahli lain. Okey, Dan waktu okey. dibawa tu tak ada bantahan pun. Baik. Terima kasih. Apa nama ni Bagan, saya setuju supaya perkataan lupa daratan tu ditarik balik lah.
Betul. Biar mungkin. Saya akur kepada perintah speaker. Tapi dia memang lupa segala-galanya. Okey. Terima kasih. Okey. Lupa daratan ni tarik. Okey, move kan. Terima kasih. Saya bergenjak kepada Batu yang bertanya sama ada kerajaan nak pindah undang-undang tentang masalah scam ini. Benar, Polis Diraja Malaysia telah pun mengangkat cadangan untuk pindah sejumlah undang-undang ke atas Kanun Tata Cara Jenayah, Akta 593, Kanun Keseksaan, Akta 574, Akta Pencegahan Jenayah, Prevention of Crime, POKA 1959, agar menepati keadaan dan situasi jenayah cyber masa kini. Jadi sementara Seksyen 424A Kanun Keseksaan, Seksyen 116D Kanun Tata Cara Jenayah, Seksyen 116E Kanun Tata Cara Jenayah itu di bawah BAHIU, manakala Akta Pencegahan Jenayah Prevention of Crime Act POKA itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Cadangan itu sekarang dalam kajian dan sedang diperhalusi oleh kementerian dan juga pejabat peguam negara. Sirian secara khusus bertanyakan tentang adakah sudah dimulakan siasatan terhadap laporan polis yang dibuat kerana perbuatan menghina Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi saya mengesahkan bahawa sejumlah 63 laporan polis telah diterima berhubung kenyataan dikeluarkan oleh Zul Amali Hussein yang menghina Premier Sarawak, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari melalui aplikasi YouTube. Polis telah membuka kertas siasatan dan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 48 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Kes ini masih dalam siasatan pihak polis. Tan Sri Yang di-Pertua, saya bergenjak kepada persoalan ceras yang membangkitkan tentang apakah sudah polis mulakan siasatan terhadap perbuatan berbau ugutan dan intimidasi, melemparkan sejumlah kertas yang mengandungi ugutan di hadapan rumah ibu kepada Yang Berhormat Tuan Nga Komeng. Ya, polis telah menerima laporan, tawar report dan serta siasatan telah pun dimulakan. Saya ingin mengajak ahli-ahli Dewan di dalam Dewan yang mulia ini untuk mengambil ini sebagai pengajaran. Perbuatan seperti mengugut dan mengancam tentang keselamatan nyawa, itu dinilai dari sudut apa pun adalah satu perbuatan yang tak boleh dipertahankan, dan pihak polis akan menggunakan seluruh kekuatan dan keupayaan yang ada untuk menyelesaikan perkara ini. Rakan saya Julau membangkitkan apakah SOP ujian makmal terhadap penjenayah polis yang hari ini memakan tempoh masa yang agak panjang. Terima kasih Julau. Buat masa sekarang, tertibnya adalah apabila satu pemeriksaan saringan awal urin dibuat, pihak polis akan ambil sampel urin, kemudian akan diserah oleh pegawai penyiasat dalam tempoh 48 jam kepada Jabatan Patologi atau Jabatan Kimia, dan ini di bawah kawal selia Kementerian Kesihatan. Yang di dalam kawal selia KDN ialah KDN bercadang untuk membentangkan cadangan pindaan akta penagih dadah. Yang tadi di bawah akta dadah berbahaya. Akta penagih dadah ini apabila ujian urin dibuat, kalau sekiranya ahli-ahli parlimen bersetuju meluluskan pindaan nanti, ujian urin akan dikendalikan oleh pegawai pemulihan dan dengan menggunakan test kit yang mematuhi standard piawaian antarabangsa, dan ini akan mempercepatkan keputusan. Dia boleh berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. Dan ini akan membantu mempercepatkan kes-kes seperti ini. Saya juga merujuk persoalan raup, apakah status terkini siasatan kematian Teo Beng Hok. Polis Diraja Malaysia bertindak di atas arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara, telah pun membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 342 Kanun Keseksaan kurungan salah. Ya, dan siasatan telah selesai, telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada 11 bulan 8 tahun 2023. Oleh itu,
suka saya maklumkan kepada Raup bahawa itu status semasa sekarang. Kertas siasatan telah berada di Jabatan Peguam Negara. Saya bertanya. Terima kasih Bapak Menteri berkenaan dengan kes Teo Beng Hawk. Kita sudah sedia maklum bahawa kejadian kematian Teo Beng Hawk itu sudah sejak 2009 kalau tak silap saya. Sudah agak lama, sudah 14 atau 15 tahun sekarang. Dan kalau kita melihat kepada sejarahnya, perkara ini telah pun pergi ke inquest, ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan sebagainya. Dan kenapakah delaynya ataupun terdapatnya satu delay yang tidak dapat diperjelaskan? Sudah 15 tahun dan keluarga Teo Beng Hawk itu selalunya mendapat maklum balas negatif bahawa masih dalam siasatan dan mengikut jawapan yang Bapak Menteri tadi, Peguam Negara telah pun mendapat maklum balas ataupun report berkenaan siasatan itu dalam bulan 8 tahun lepas. Itu sudah lebih 6 bulan sekarang atau 7 bulan. Kenapa, bolehkah yang Bapak Menteri memberi penjelasan berkenaan kelewatan ini? Terima kasih. Rakan saya Bukit Gelugur tentu saja faham. Yang saya sebutkan tadi adalah bertindak di atas arahan Jabatan Peguam Negara supaya pihak polis kembali membuka siasatan di bawah seksyen yang spesifik. Pihak polis menerima arahan itu. Kemudian menubuhkan pasukan siasatan, melengkapkan siasatan, menyerahkan kepada Peguam Negara pada tarikh 11/98. Selepas berada pada Jabatan Peguam Negara, pihak polis selesai di situ. Melainkan jika sekiranya ada lagi perkembangan, kertas siasatan itu tak sempurna, perlu lagi aspek siasatan untuk dilengkapkan, pihak polis sedia bekerjasama. Tentang berlama-lama berada di Jabatan Peguam Negara, tentu saja itu di luar daripada tanggungjawab polis. Tapi saya faham secara keseluruhannya, kerajaan harus memberikan perhatian yang serius, kena ada kesegeraan. Saya setuju dengan Bukit Gelugur kerana ini satu tempoh yang sudah terlalu lama. Ya. Baik, Tan Sri Yang Dipertua, Kepala Batas Sandakan Kelang membangkitkan soal pendatang asing tanpa izin. Saya nak jelaskan begini. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri menerima aduan orang ramai dan juga mengumpul maklumat perisikan Jabatan Imigresen. Tentang apa? Tentang kewujudan hotspot, kawasan-kawasan yang banyak didiami oleh yang dikatakan pendatang asing tanpa izin. Langkah seterusnya, Jabatan Imigresen dengan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain membuat siri-siri serbuan. Apabila siri serbuan itu dibuat, akan ada elemen tangkapan. Setelah ditangkap, perkara pertama adalah mereka akan dilakukan satu siasatan ke atasnya. Hasil siasatan ada 4 perkara. Pertama, yang ditangkap itu betul warga asing tetapi mempunyai permit yang lengkap, pas lawatan kerja atau dia merupakan pas iktisas, dia pas yang lengkap dari segi undang-undang negara kita. Walaupun momen kita tahan, kita akan lepaskan. Tak ada sebab untuk kita tahan kalau seorang itu datang dengan lengkap dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tangkap itu tanpa dokumen sama sekali. Yang ini kita buka kertas siasatan. Sementara itu, kita letak mereka di depo imigresen. Yang ketiga, mereka masuk dengan pas, tapi mereka salah guna pas. Ya, masuk dengan pas yang sah, kemudian salah guna pas keberadaan mereka. Yang itu pun kita letak di depo imigresen, kita buka kertas siasatan. Yang ketiga, mereka masuk dengan dokumen sah, sepatutnya mereka dah tinggalkan negara. Mereka pilih untuk tinggal di sini. Yang itu kita namakan terlebih tinggal. Yang itu kalau terlebih tinggal itu tempohnya dalam 1 bulan, ya, atau 2 bulan, atau 3 bulan, kurang 90 hari kita kenakan kompaun. Kompaunnya RM30 sehari, maksimum adalah RM3,000. Okey.
Tapi kalau dah terlalu lama terlebih tinggal, yang itu pun kita buka kertas siasatan. Dan inilah yang kita buat apabila kita profilkan mereka yang ditahan dalam siri-siri terbuan. Kita dapati bahawa bagi setiap 100 yang kita tahan, 80 lengkap dokumen. Hanya 20% sahaja yang ada masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi benar siri terbuan dibuat, tidak semestinya yang ditangkap itu adalah pendatang asing tanpa izin. Mereka sama ada jatuh dalam salah satu daripada 3 kategori. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin memberi reaksi kepada soalan Kepala Batas tentang 1.2 juta pelancong Cina yang dikatakan masuk sejak 2018 kemudian tak keluar-keluar. Saya nak jawabkan once and for all, sekali terus. Ya. Saya bagi maklumat bahawa bagi tempoh 1 Januari 2021 sehinggalah tempoh 31 Disember 2023, Tan Sri di-Pertua, ketibaan warga asing di negara kita kiraan hampirnya 46 juta. Balik lebih kurang 39 juta. Maknanya warga asing yang masih berada di Malaysia lebih kurang 6 juta. Tapi siapa mereka? Mereka adalah warga asing pemegang PAS jangka panjang. Memang dia tinggal sini, dia tak balik lah. Sampai PAS jangka panjang dia itu tamat. Boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 5 tahun. Baik, ada juga warga asing yang masuk kemudian terlebih tinggal, tapi kita buka program rekalibrasi, mereka daftar. Ini jumlahnya lebih kurang 1 juta. Ya, PAS jangka panjang lebih kurang 2.6 juta. Warga asing yang berdaftar rekalibrasi terlebih tinggal, tapi mereka daftar dengan kita. Mereka munculkan diri, daftar, rekod imigresen pegang. Warga asing yang kita tahan di depo imigresen, 12,000. Warga asing yang memegang pelbagai PAS. Macam-macam ni PASnya. PAS lawatan jangka panjang. PAS ini termasuklah PAS lawatan iktisas, PAS lawatan sosial suami isteri kepada warga negara. Mereka warga asing. Mereka berkahwin dengan warga tempatan. Mereka pegang PAS lawatan sosial, PAS diplomat, PAS pelajar, PAS resident talent, PAS penggajian, PAS MM2H, PAS lawatan iktisas, PAS lawatan kerja sementara dan banyak lagi PAS. Ya, selama mereka memegang PAS ini, ada tempoh mereka dibenarkan tinggal, jadi rekod mereka tak keluar. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa kita boleh jelaskan secara transparent terhadap perkara ini untuk kita tidak mengulang-ulang lagi berdasarkan kepada fakta yang tersasar. Baik, rakan saya dari Tumpat, dia bertanya tentang apa beza... Tanya betul, minta jalan. Ya. Adakah ini bermakna bahawa dakwaan oleh Yang Berhormat Kepala Batas bahawa ada 1.2 juta warga asing daripada negara China yang terus tinggal secara tidak sah adalah tidak berasas dan adalah palsu sama sekali? Kalau ya, saya rasa yang saya nak canangkan, beliau harus menarik balik dakwaan tersebut dan meminta maaf kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kerana ini memang langgar peraturan 36.12. Terima kasih, Tuan Dipertua. Tan Sri Di-Pertua, sebab itu saya memilih untuk betul-betul hadam perkara ini. Tengok angka, tengok jenis PAS. Ya, supaya sebagai ahli parlimen, kalau kita ada kesedaran dan tanggungjawab, kita tak akan mengulang-ulang fakta yang sangat terang. Yang siapa pun, hari ini betul Tajam Madani, ya, kita pun tak tahu, satu masa nanti boleh jadi rakan-rakan kita di sana pula memegang teraju pemerintahan dan amanah. Mereka juga akan berurusan dengan data yang sama yang saya ungkap. Jadi saya setuju Bagan, kenyataan bahawa 1.2 juta orang Cina masuk tak keluar, cukuplah. Itu dakwaan yang tersasar sama sekali, tak boleh dipertahankan berdasar kepada fakta dan angka yang saya bentangkan tadi. Ya. YB Menteri. Terima kasih. Maaf YB Menteri. Silakan. Berkenaan dengan isu operasi tentang parti dan sebagainya, saya menghargailah apa yang telah dimaklumkan oleh YB Menteri tentang operasi yang dijalankan dan juga data bahawa dalam lebih kurang 20% saja sebenarnya yang tak ada dokumen lengkap dan sebagainya. Cuma bila kita nampak operasi ini dilaksanakan,
Saya berharap bahawa kita jangan sampai tahap yang mana kita melayan mereka seperti bukan manusia dan sebagainya. Kemanusiaan itu penting. Sebab kadang-kadang saya tengok operasi yang dibuat terutama sekali dengan liputan media dan sebagainya, nampak seperti mereka ni dilayan seperti subhuman lah. Bukan manusia. Jadi walaupun pada masa yang sama kita perlu pastikan bahawa operasi itu dijalankan, kita tak nak ada pendatang asing tanpa izin, tapi pada masa yang sama humanity itu tidak wajar dilupakan. Terima kasih YB Menteri. Sebelum ini, minta maaf, point of order. Kerana tadi Yang Berhormat Menteri telah menyatakan bahawa memang adalah tidak berasas. Bolehkah yang Tan Sri Yang betul, saya rasa telah melanggari 36.12. Minta itu Yang Berhormat Kepala Batas kena tarik balik dan minta maaf kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kerana beliau menjadi sasaran serangan yang tidak berasas ini dan dimain-mainkan dalam kawasan-kawasan tertentu yang menimbulkan sentimen perkauman dan juga yang tidak sihat. Terima kasih. Baik. Oleh kerana ucapan itu dilakukan semasa saya tidak preside. Jadi saya tidak ada rekod. Jadi saya akan cek dulu, lihat bagaimana keadaan dan saya akan maklumkan kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dari Bangi, terima kasih Yang Mak atas Menteri, teguran. saya nak mohon bagi saya penjelasan. ulas Bangi siap. Lepas ni bagi saya. Baik. Terima kasih rakan saya dari Bangi. Teguran saya mengambil dengan sikap positif. Tentu saja saya boleh menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan ini kepada pasukan penguatkuasa. Of course kita kena strike the balance. Kadang-kadang tangkapan itu melibatkan kumpulan yang sangat agresif. Ada, berlaku. Ya. Memang berlaku. Jadi pasukan penguatkuasa kita harus berdepan dengan suasana yang tak menentu begitu. Ya, tapi saya mengambil semangat teguran itu. Terutama ketika perhatian KDN khususnya Jabatan Immigration yang baru-baru ini telah dipaparkan dalam laporan Human Rights Watch yang memberikan satu butiran yang sangat serius seperti torture by immigration officers allegedly beating them with bricks and batons and standing on their chest where two of the detainees ultimately died. Ya, dan kumpulan HRW ini telah dipanggil oleh Parliamentary Select Committee yang dipungsikan oleh Selayang. Di hadapan mereka diminta untuk kemukakan bukti terhadap dakwaan-dakwaan ini. Saya juga telah mengajak HRW untuk menjadi tetamu saya, serahkan di mana berlaku, di Cap Depo Immigration mana, siapa yang meninggal dunia, bila kejadian itu berlaku. Saya nak supaya bila data itu kita dapat, saya akan segera mewujudkan jawatankuasa siasatan. Kalau siasatan kami itu masih boleh dipertikaikan tentang integriti kewibawaan, saya bersedia mengundang pihak yang bertanggungjawab, yang punya kredibiliti untuk membantu. Ya, tapi suka saya sebutkan bahawa saya bertemu dengan HRW beberapa hari lepas, saya berjumpa dan saya mengulangi. Ya, kita nak tahu. Ya, hakikatnya ketika berdepan dengan PSC, mereka tak dapat mengadakan sebarang bukti kepada PSC. Jadi setakat ini laporan itu masih bersifat hearsay dan tidak mematuhi sebarang metodologi kajian atau reporting yang boleh kita guna pakai. Apa pun saya masih lagi memberikan benefit of the doubt. Barangkali ada benda kita terlepas pandang. Dalam masa terdekat, saya akan mengadakan pertemuan supaya kita selesaikan perkara ini, supaya apa-apa laporan, dia mestilah bersifat penuh tanggungjawab dan kebenaran kepada bukti. Terima kasih Bangi atas teguran. Sahabat saya Sid. Ya Mak Menteri, saya ingin bangkitkan sama ada Mak Menteri akan menjawab di sini persoalan saya ketika perbahasan membangkitkan isu kenaikan atau kes kenaikan jenayah seksual kanak-kanak, ya. Kerana Yang Mak Menteri telah membidak saya di luar melalui media. Ada beberapa perkara yang saya perlu jawab. Ada fakta-fakta yang sangat tidak tepat yang dikeluarkan oleh Yang Mak Menteri. Jadi Yang Mak Menteri sebut kanun jenayah syariah ini dibuat di Kelantan, tapi Kelantan antara kes paling tinggi di Malaysia. Ini tidak tepat Yang Mak Menteri. Yang saya kena betulkan. Antara yang negeri paling tinggi sekarang ni kenaikannya lah Johor. Ya, dan kalau ikut jumlah yang lain, Selangor juga tinggi, 727 kes. Jadi minta Yang Mak Menteri perbetulkan keadaan ini. Dan saya juga katakan fakta yang jelas bahawa
ketika hari ini undang-undang jenayah rogol adalah di bawah undang-undang sivil, kanun kesiksaan Akta 376 bersama dengan Akta Keterangan. Saya bangkitkan di sini adalah untuk kita di Parlimen ini melihat bagaimana satu ruang untuk kita sebut muhasabah. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam undang-undang ini, termasuk yang sekarang dibuat oleh beberapa negara berkaitan dengan undang jenayah rogol ini, termasuk di United Kingdom, di New Zealand, dan undang-undang syariah tidak dapat dilaksana seperti mana yang disebut oleh Mak Menteri. Nak perbetulkan apa yang telah Menteri sebut di luar sana. Terima kasih Ketua. Masa sudah tamat. Saya mohon tambahan.